Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita akan belajar pasal topik 9. Topik 9 dia terangkan pasal kepentingan pendidikan awal pendidikan Islam terhadap kanak-kanak lah. Sama ada toddler atau preschooler. Okey, dalam topik ni ada 3 yang perlu anda ketahui. Okey, kat situ memahami dan menjelaskan mafhum nas-nas berkaitan dengan kepentingan pendidikan Islam pada peringkat awal kanak-kanak. Ini bermaksud ni macam ada pelajaran yang perlu kita ajarkan kepada kanak-kanak ni daripada rumah sebelum ke sekolah lagi oleh ibu bapa. Okey, seterusnya menghuraikan dan mengenal pasti kandungan hasil pembelajaran pendidikan Islam prasekolah. Apa yang perlu budak-budak belajar, dan as a parents, apa yang perlu kita sediakan terhadap kanak-kanak ni. Okey, nombor 3, memahami konsep-konsep akidah. Akidah tu apa, ibadah tu apa, sirah Rasulullah tu apa, akhlak, bahasa Arab, Al-Quran dan tulisan Jawi lah. Yang ni yang akan diajar di tadika Islamik. Okey. Kepentingan pendidikan Islam pada peringkat awal kanak-kanak. Pendidikan Islam pada peringkat awal ni amat penting dalam konteks kanak-kanak. Pendidikan perlu dilihat dari satu proses berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu. Dari segi ilmu lah kan, dia related dengan kementerian pelajaran punya ideologi. Tapi dalam masa yang sama unsur-unsur Islam tu akan diketengahkan lah. Okay, dari erti kata lain, segala apa yang dilihat didengari oleh kanak-kanak itu daripada persekitaran. Sebab tu persekitaran kanak-kanak ni perlu dijaga. Contoh di rumah lah, ibu bapa kalau boleh nak gaduh jangan depan anak-anak, supaya anak-anak tak tengok kita punya side yang tak baik kan, untuk diikuti. Biasalah gaduh tu normal kan, tapi jangan gaduh depan anak-anak lah. Okey. Satu pendidikan baginya kerana nyata kanak-kanak di peringkat awal umur mereka tak dapat bezakan baik dan buruk. Yes, betul. Kanak-kanak ni dia tak dapat bezakan baik dan buruk lah di awal usia tu. So sebagai ibu bapa, guru, abang dan adik kena memberikan contoh. Abang dan kakak kena berikan contoh yang baik lah untuk anak-anak ni. Okey, Barat Islam mempunyai perspektif yang sama. Yes, kita sama. Pandangan kita sama kan. Kanak-kanak ni seperti kain yang putih, perlu dicorak dengan corak yang betul kan. Apa yang salah perlu ditegur, apa yang baik dipujilah. Okey, Islam menekankan pembentukan sasiah kanak-kanak bukan hanya kelakuan fizikal tetapi pemantapan akhlak. Akhlak ni kepribadian kanak-kanak tu lah. So dia perlu ditegur, dia perlu dibentuk daripada dalam, rohani lah. Di dalam Al-Quran terdapat banyak dalil-dalil yang menunjukkan kepentingan pendidikan Islam pada peringkat awal. Antaranya surah ayat Al-Quran 6 surah Al-Tahrim, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan seluruh ahli keluargamu daripada api neraka. Maknanya Allah dah bagi tahu supaya kita patuh segala arahan dan syariat dia lah, kena ikut. Okey, kena buat dalam family kita lah. Sayangi anak-anak kita semua. Terhindarlah daripada api neraka. Kena buat ibadah yang perlu kita buat lah. Wahai orang yang beriman, jaga diri. Okey dah. Surah Al-Alaq ayat 1 bermaksud bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ada surah tu. Seterusnya dalam surah Luqman ayat 13-10, Allah telah merakamkan bagaimana Luqman Nul Hakim mendidik membentuk kepribadian anaknya dengan katanya apabila Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan dia menasihat. So kalau kita nak ajar kanak-kanak kita, kena suara kita tu, tonation kita tu dalam keadaan menasihat anak kita. Janganlah buat macam ni, awak macam tu, macam ni, macam tu lah. Jangan memarahi. Bila memarahi, sebab kanak-kanak ni dia tak boleh menerima, dan dia belajar tu dalam keadaan terpaksa, tak ikhlas. Buat benda tak ikhlas. Macam contoh Rusdi tolong buang sampah. Yelah mah, buang sampah ni. So benda tu jadi tak ikhlas. Itu contohlah. Anakku, janganlah kamu mensyirikkan Allah. Okey, itulah ayat seterusnya. Jangan mensyirikkan Allah tu. Jangan menduakan Allah lah. Tak percayalah apalah semua. Tak boleh. Okey, kita kena percaya dengan percaya dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan fikiran bersama. Kena percaya semua.
Ayat dalam surah Luqman ni menceritakan bagaimana didikan berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak, akidah kanak-kanak, ditekankan tahap kanak-kanak lagi. Terbukti lafaz bunaya, katanya nama yang membawa maksud kecil, wahai anakku. Bunaya, wahai anakku, dengarlah cakapku. Contohnya lah, di dalam hadis Nabi juga terdapat arahan-arahan berkaitan Islam kepada kanak-kanak. Antaranya sabda Nabi Muhammad SAW. Saidina Umar radhiyallahu an juga pernah berpesan, ajarilah anak-anakmu dengan ilmu semasa. Sesungguhnya anak-anakmu dicipta untuk satu zaman yang bukan lagi zaman kamu. So janganlah macam contoh kan, saya dulu pernah kena lah. Dulu aku belanja 50 sen je, cukup je. Itu zaman dulu. Zaman sekarang 50 sen tak dapat apa. Tu duit lah. Dari cara didikan dulu, ada benda yang boleh diambil, ada benda yang tak relevan dah zaman sekarang. Contoh, tak payah pakai komputer kan, pakai buku lagi, baca buku kan. Baca buku dah tak relevan sebenarnya. So ada tablet, ada tab kan, ada iPad. So sekarang kanak-kanak suka baca digital lah, gambar-gambar kan, menarik. Okay, so pengenalan kandungan dan penghasilan pembelajaran prasekolah. Okay, didikan dan nilai-nilai kerohanian kemanusiaan agar dapat membentuk mereka menjadi modal insan yang berguna dan mendapat kesejahteraan dan keredaan hidup di dunia dan di akhirat. Ia menjadi kewajipan para guru memberi bimbingan, tunjuk ajar kepada mereka mencapai ke arah itu, macam solat kan, ingat-ingat ilmu akhirat lah. Pengenalan kandungan dan hasil pembelajaran pendidikan Islam prasekolah. Dalam kurikulum pendidikan prasekolah terdapat 5 tajuk utama lah. Pertama, akidah, rukun iman. Akidah ni lah, akidah ni benda yang penting. Benda ni sebenarnya boleh ajar kat rumah juga. Sekejap Lemak kecil. Okey, ni lah boleh ajar rukun Islam. Ada 5. Mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat 5 waktu, menunaikan zakat jika mampu, berpuasa di bulan Ramadan. Menunaikan zakat, okey. Menunaikan zakat lah, bayar zakat lah, zakat yang fitrah tu dengan zakat harta. Seterusnya berpuasa di bulan Ramadan. Seterusnya menunaikan haji bagi yang mampu. Haji lah, okey. Haji, kalau umrah tu seboleh-bolehnya, kalau ada rezeki lebih pergi sekali je, kan. Lepas tu kumpul duit untuk pergi haji lah. Haji kosnya lebih mahal, tapi seelok-eloknya pergi haji lah. Okay, rukun iman ada 6 semuanya. Percaya, beriman kepada Allah, percaya beriman kepada para malaikat, percaya beriman kepada kitab suci, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada hari kiamat, dan last sekali ialah percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar tu ketentuan kehidupan kita lah. Rezeki kita, dengan siapa jodoh kita, tak ada jodoh ke apa ke, kan, terima dengan hati terbuka. Memang terluka, tapi benda tu lebih baik lah, daripada dengan orang yang salah, baik kita terluka. Lemak ayat lain macam. Okey, sekiranya kita tak buat benda ni, kita tak ajar betul-betul, kanak-kanak mungkin terdedah untuk menjadi fasik. Fasik tu dia macam dia tidak memahami Islam tu. Dia jadi kufur lah, kan. Seterusnya munafik. Munafik ni dia cakap lain, buat lain. Kafir lagilah, terpesong terus. Okey, rukun Islam kena buat, kena kerjakan 5 tu kan. Solat 5 waktu, semua tu. Akhlak, pembentukan akhlak. Bahasa Arab, tulisan Jawi, ni makin lama makin hilang ni, kan. Tapi tak apalah, usaha hantar. Kalau ibu apa tak berapa arif, boleh hantar kepada ustaz-ustaz lah untuk ajak anak-anak tu belajar. Okey, rumusan. Rumusan, mengetahui kepentingan pendidikan Islam pada peringkat awal kanak-kanak berdasarkan nas-nas dari Al-Quran dan Al-Hadis serta pandangan dari Khalifah Islam seperti Saidina Umar dan pandangan Hujatul Islam Imam Al-Ghazali akan dapat membuka ruang untuk anda mendalaminya. Seterusnya, semoga perbincangan tentang kandungan dan hasil pembelajaran pendidikan Islam prasekolah seperti akidah. Akidah ni macam kanak-kanak punya pegangan lah.
Dia faham Islam tu apa, nak jadi Islam macam mana, nak kena buat apa kan. Ibadah tu apa yang kita kerjakan, seperti solat, sedekah tu ibadah. Sirah ni macam macam subjek sejarah tu lah, tapi lebih menarik. Sirah lagi menarik lah, sebab dia cerita pasal Nabi, isteri Nabi, family Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Seronok tau kalau betul-betul punya ada ni tau, siapa yang pandai cerita kan. Dia cerita yang awak tengok lah, yang simple-simple, bukan cerita macam cerita subjek sejarah tu. Subjek sejarah tu jadi boring sebab benda tu penceritaan tu tak menarik. So sebagai seorang guru ni, kita kena faham apa yang kita ceritakan tu, so baru kanak-kanak datang keseronokan untuk belajar tu. Okey, Al-Quran tulisan Jawi. Seterusnya akhlak ni kepribadian lah. Kepribadian kanak-kanak hasil daripada didikan ibu bapa dan juga bantuan guru, serta bahasa Arab lah. Bahasa Arab ni kena belajar lah, basic lah. Contohnya Kursiun, apa lagi lah, Albab, pintu, apa lagi, Isnani, Salasa kan. Nombor kita tahu apa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sansa, apa tu apa, macam-macam lah kan. Bahasa India lah. So bahasa Arab pun penting juga. Okay, tulisan Jawi akan memberi gambaran tulisan hot lah. Tulisan tu kena belajar, kena praktis baru cantik. Okay, itulah komponen pendidikan Islam prasekolah yang perlu anda tahu. Okay guys, barang soalan boleh tanya terus dalam Telegram. Dan sesudah awak tonton video ni, baru komen anda punya attendance untuk hari ni. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.